Okey, jadi mula-mula sekali kita nak tahu pasal lukisan oblik lah, ataupun lakaran oblik dan juga isometrik dan juga perspektif. Okey, nak tahu beza dia antara tiga-tiga lukisan ni. Oblik ni, okey, contohnya kita ada satu garisan. Okey. Satu garisan. Okey, oblik ni, objek yang kita lukis tu dengan garisan ni dia ada sudut 45 darjah. Okey. Tu oblik. Kalau isometrik kita ada garisan kan. Okey, jadi kalau oblik ni dia ada lukis sinilah. Okey. Kalau isometrik pula dia ada gini. Sini 30 darjah, sini 30 darjah. Yang kita akan lukis objek tu adalah di sini. Okey, perspektif pula dia akan ada satu titik. Tak kira lah. Pada kiri ke kanan ke, kalau satu titik dia akan ada satu lah. Tapi kalau ada dua titik dia akan ada kiri kanan. Kalau tiga titik dia akan ada satu di atas ni. Okey, daripada titik ni dia akan ada membentuk tiga garisan. Okey, itu kalau cube biasalah. Okey. Jadi daripada sini kita pun akan lukis objek tu lah. Okay. Silap saya tadi bukan tiga garisan, bergantung kepada bucu objek kita lukis. Contohnya kalau ada 4 bucu, kita akan buat 4 garisan. Okey. Jadi kita tengok sosor Baiklah, jadi mula-mula sekali kita nak lukis piramid. Okey, cara dia kita nak lukis untuk lakaran oblik. Okey, mula-mula sekali kita kena ada garisan. Okey. Dan garisan ni ada sudut 45 darjah. Okey, sepatutnya kita aja sikitlah. Kasi 45 darjah. Ni sepatutnya kita buat ringan-ringan je dulu. Jangan legapkan lagi. Legapkan maksudnya tu dia gelapkan. Jangan dilegapkan lagi dah. Okey, jadi untuk garisan hook straight tadi, okey, hook ni. Okey, kita buat ringan-ringan dulu. Segi 4. Okey. Sebab dia kata piramid bagi segi 3 sama berlaku ni kan. Okey, jadi kita tengok kat sini permukaan dia ni bentuk apa? Bentuk segi 3, betul tak? Okey, jadi awak buat dulu bentuk segi 3 kat sini. Okey. Makna hok ni kita buat untuk permukaan yang ni. Seterusnya permukaan yang ni. Permukaan yang ni duduk mana? Mestilah duduk di sini, betul tak? Okey, jadi awak legapkan sikit. Dia masih segitiga gitu kan? Okey. Jadi ni. Ini awak legapkan. Legapkan maksud dia gelapkan . Okey, jadi ni adalah objek piramid kita tadi. Yang titik-titik ni kena buat. Okey, jadi awak tengok permukaan bawah dia ni 4 segi, betul tak? Jadi mestilah hok sebagi dengan hok ni sini. Hok ni sebagi dengan hok ni sini. Okay, jadi mesti ada sambungnya dekat sini. Okay, dapatlah tu oblik untuk piramid. Okay, seterusnya kita buat untuk lakaran isometrik piramid pula dah. Okay, mula-mula sekali, okay, lakaran isometrik dia kena ada 30 darjah kiri kanan. Okay, buat satu garisan dulu. Okay. Buat garisan halus dah. Sini so, sini so. Okay, jadi ni 30 darjah, sini 30 darjah. Okay. Bila ada gini, buat dulu macam petok. Okay. Buat halus ada garisan tu. Nama lagi lakaran, jadi tak perlu pengguna pembaris, tak guna tangan je. Okay. Ni petak alik ni kan. Lepas tu satu lagi petak atas ni. Okey. Jadi cuba awak tengok gambar piramid ni, dia titik bucu atas dia ni duduk di mana? Dia duduk di tengah-tengah sini sepatutnya lah. Okey. Jadi ni bucu atas dia kan. Okey, jadi hak ni bersambung dengan hak ni. Garis dia ni, hak ni duduk di sini. Legapkan. Ni garis hok ni dah. Legapkan. Okey, lepas tu kita nak buat permukaan hok ni kan. Sekejap, ni tak ada satu ni dah. Ni tadi kita buat ada garisan ni. Kita nak buat permukaan ni. Okey, buat permukaan tu sambung ke mana agak-agak. Okey, ni tapak dia tadi kan. Okey, hok ni tapak hok ni. Jadi kita nak sambung mana? Mestilah sambung ke sini. Buat siap satu permukaan hok ni. Jadi permukaan hok ni pun nak buat sama juga. Hok ni tapak dia. Okey, jadi kita letak ke tapak dia sini. Okey. Lepas tu ni bentuk segitiga dia nak jadi bentuk segitiga sama mana mestilah nak sambung ke sini. Buat garisan halus dulu. Barulah awak legapkan. Okey. Jadi segi 3 segi 4 ni tapak dia begitu. Ni. Okey, ni garisan titik-titik sebab apa? Sebab dia duduk di belakang. Jadi garisan yang lagi ni belakang tu tak nampak lah sebab dia duduk di sebalik ni. Okey, nampak tu untuk lakaran isometrik piramid. Baiklah, seterusnya kita nak buat lakaran perspektif satu titik untuk piramid. Mula-mula sekali buat satu garisan dulu. Okey. Lepas tu kalau kita buat garisan ni buat satu titik. Titik ni akan jadi punca utama garisan-garisan setiap bucu bentuk kita tu lah. Okey, jadi tengok kat piramid ada berapa ni? Kita ambil kira satu permukaan dululah. Kita ambil permukaan segitiga berapa? 1, 2, 3. Okey, jadi buat je dulu. 1,
2, 3. Okey. Tapak dia akan duduk di sini. 1, 2, bentuk segitiga kan? Jadi bentuk segitiga. Okey, siap. Baru 1. Okey. Seterusnya kita nak buat permukaan bawah dia pula. Okey. Gunakan garisan yang sama je. Okay. 1. Ini agak-agak dah ni dah. Okey, piramid kita akan jadi bentuk gini, betul tak? Lebih kurang akan jadi sini segi empat. Lepas tu dia selari kan, dua ni. Okay, lepas tu ni kita nampak kan, legapkan. Bagi kita nampak, kita legapkan. Lepas tu okey, ni tapak segi empat bawah ni. Okey. Seterusnya, bila dah ada tapak, nampaklah nak sambung mana, betul tak? Okey, jadi hak ni mesti nak ada segitiga. Okey, jadi 1, 2, 3. Sama juga, mesti nak ada segitiga ke sini kan. Jadi 1, 2, 3. Itulah lakaran perspektif satu titik untuk piramid. Okey, kita pergi kepada prisma pula. Kalau prisma nak buat lakaran oblik macam mana tadi? Mula-mula buat garis dulu. Okey, kadang-kadang pakai ada garis berapa darjah? 45 darjah. Sini 45 darjah. Okey. Seterusnya kita tengok permukaan payah sikit lah nak nampak selain pada segi empatnya. Biasa kita ambil selain pada segi empat, sini segitiga lah kan. Okey, jadi segitiga ni akan jadi guide awak ataupun awak akan rujuk ni untuk buat garis lain. Okay, mula-mula sekali kita buat dulu tiga segi ni. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya legapkan dah. Okey, silap. Ni sepatutnya tak legap mana tadi. Buat halu gitu ya. Okey, seterusnya kita nak tengok ni settle dah. Okey. Hok mana nak buat? Nampak mudah sikit. Mesti dah nak buat hok segi 4 ni. Okey, segi 4 ni panjang betul tak? Bukan petok, dia panjang, dia segi 4 tepat. Jadi buatlah panjang sikit. Ni garis saya tu. Garis saya dia selari dengan atas bawah ni. Hok ni kenalah selari dengan hok belakang dia. Sebab dia segi 4 tepat Okey, bila dah ada garisan ni, legapkan. Nampak? Seterusnya, kita nak buat garisan hok tak nampak. Okey. Kita akan buat permukaan hok bawah ni, tapak dia ni. Okey, tapak dia ni segi 4 tepat betul tak? Jadi, segi 4 tepat mana? Hok ni dengan hok ni. Segi 4 tepat dia. Okey, jadi hok ni dia kena selari dengan sini. Tak tahu panjang mana ni. Kita tengok lebih kurang panjang ni lah. Okey. Hok ni dia kena selari dengan sini. Okey, jadi buatlah garis selari. 1. Dekat tu ya. Lebih ni kita robah sikit. Okey, dapatlah tapak dia segi 4 tepat. Okay, seterusnya nak buat segitiga belakang ni kan. Okay, jadi sambung je lah. Dapatlah prisma segitiga untuk lakaran oblik. Seterusnya kita nak buat lakaran asimetrik untuk prisma segitiga. Macam biasa, mula sekali kita buat garis dulu. Okay, dia nak sudut 30 darjah, 30 darjah, betul tak? Okay, jadi asimetrik 30, 30. Rasa macam tinggi sangat ni sekejap Garisan halus dah. Okey, jadi mula-mula sekali buat segi 4 dulu kalau asimetrik. Okay. Segi 4 dulu. Take note ya, semua ni segi 4 sama lagi ya. Okey. Jadi kita ambil satu permukaan yang awak nak buat dulu. Okey, jadi prisma ni paling mudah awak ambil permukaan segitiga ni dulu. Nak lukis dekat sini. Jadi segitiga duduk di segitiga ni dia akan duduk tepat sini. Dia bukan macam piramid tadi kan, duduk di tengah-tengah kan. Sebab dia sengit ala kokok tu kan. Tapi prisma ni dia akan tepat duduk dekat segi 4 ni. Sebab apa? Sebab dia tak nyengit ala kokok tu, dia straight je. Okey, jadi buat dulu segitiga. Legapkan. Okey, jadi kita dapat permukaan yang ni. Seterusnya kita nak buat permukaan ni. Okey, jadi untuk buat permukaan tu kita guna sisi sini. Okay, jadi awak tengok, hak ni dia bersambung dengan hak ni, betul tak? Jadi hak ni kalau berasa prisma ni dia panjang, betul tak? Janganlah awak buat segi 4 sama pula, buatlah panjang sikit. Ke sini. Yang selari dengan dia bersambung di sini. Okey. Sama panjang sikit. Jadi hak ni selari dengan hak ni. Okey, dapatlah permukaan yang ni. Seterusnya hak kita tak nampak, hak kita tak nampak agak mudah dah. Hak ni permukaan bawah ni kan.
Mestilah Hok selari dengan dia. Ni selari dengan ni. Okey. Lepas tu Hok ni selari dengan sini. Ni satu. Kalau contohnya dari lebih tadi, sapulah dengan pemadam. Tak apa ya. Nama lagi lakaran. Okey, dapatlah tapuk dia. Seterusnya belakang ni sambung aja lah tinggalnya. 1, 2, 3, 5. Okey, dapatlah lakaran isometrik untuk prisma segitiga. Seterusnya lakaran perspektif satu titik untuk prisma segitiga. Macam biasa kita kena ada garisan. Lepas tu lakaran perspektif ni dia akan ada titik lah. Kalau macam ni saya minta satu titik ke, mana satu titik lah. Jadi kat sini aku tengok permukaan mana nak guna dulu. Nak guna ada 3 ni ke? Mana ada 3 berapa sudut ni? 1, 2, 3. Okey, jadi buat 3 garisan. 1, 2, 3. Garisan ni nampak. Okay, ni garisan dia. Baiklah. Tengok Mula-mula sekali mesti nak buat segitiga ni, betul tak? Okey, jadi kat sini saya ambil tapak sini. Yang ni titik Hok bawah sekali. Hok ni titik yang kedua sini. Lepas tu atas ni yang ketiga. Okay, dia akan duduk di atas sikit. Okay, nampak? Jadi bila dah gunakan dia ni sebagai panduan awak, okay, seterusnya mudah lah. Seterusnya kita nak ambil permukaan ni kan, part segi ni. Okay, buat gitu sikit. Panjang tu je lebih kurang. Okay. Seterusnya Hok ni selari dengan Hok ni kan. Ni. Okay. Seterusnya atas ni, Hok ni je lah tinggal. Sambung. Okay, nampak? Okay, seterusnya kita nak buat Hok sini pula. Okay, ikutlah bergantung. Kalau nak buat Hok part segi tepi ni pun boleh. Nak buat 3 segi sini pun boleh. Okay, jadi kalau nak buat Hok 3 segi ni, okay, tengok. Ni, dia selari kan? Tengok, ni dia selari dengan Hok ni. Okay, jadi Hok ni selari dengan Hok ni. Tapi Hok ni, dia garis putus-putus. Sebab apa? Sebab dia duduk di belakang. Kita tak nampak. Jadi samalah. Ni. Jadi Hok lain. Nak part segi ni. Hok ni lah part segi dia ni. Dia sambung. Garis titik-titik. Siaplah untuk prisma segitiga lakaran perspektif. Kita tengok prisma pentagon pula. Okey, mula-mula sekali untuk lakaran oblik mesti nak ada garisan dulu. Okey, lepas tu sudut berapa? 45 darjah. Okey, untuk Hok ni tolong buat petok dulu. Okey. Kalau macam Hok prisma segitiga ni, apa saya tak buat? Sebabnya segitiga senang je, kita boleh buat gitu lalu. Tapi untuk macam pentagon ke bentuk line sikit, lebih mudah kalau buat petok dulu. Dia akan duduk gini. Buat halus garisan halus. Dia akan duduk gitu Okey. Jadi awak kena ambil satu permukaan untuk guide. Biasa kita ambil permukaan susah sikit nak buat. Ambil permukaan pentagon ni. Sebab lain permukaan segi part gitu senang lah. Kita ambil Hok susah sikit. Okey, jadi pentagon. Kat mana pentagon tu akan duduk? Dekat sini. Okey, jadi dari segi part ni pentagon ni ada berapa sisi ada? So 2, 3, 4, 5. 5 sisi. Jadi buat 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Legapkan ni maksudnya gelapkan dia. Okey. Settle permukaan Hok ni. Seterusnya, okey, kita nak buat permukaan mana? Okey, kalau saya senang buat permukaan Hok ni dululah. Ni nampak sikit. Okey, jadi tengok, dia tak adalah panjang sampai ke belakang ke. Bentuk prisma ni. Jadi dia macam lebih kurang sini je asas dia. Sini sampai sini. Okey, jadi awak pun buatlah sepetok lagi sini. Nak pendek sikit. Okey, jadi Hok ni selari dengan Hok ni. Ni selari dengan Hok ni. Okey. Ni tengok sini dia akan selari sikit dengan Hok ni, dia akan lari sikit lah. Okey. Sini. Segi part ni kan. Jadi lah segi part dulu. Okey. Seterusnya, okey, sebab apa saya buat sengit sikit sini? Sebab apa? Sebabnya dia adalah bentuk pentagon. Bentuk pentagon ni daripada petok ni kan. Awak tengok dia gerak sikit arah ke sini. Jadi kok belakang dia ni pun kena gerak sikit arah ke sini. Bukannya rapat kot ni Dek dia kot ni. Ni kalau awak rapat kot ni salah. Okey.
Okay, seterusnya sudah 2 permukaan. Permukaan yang ni pula. Okay, permukaan yang tu mudah itu nampak dah tu kan. Okay, jadi mak ni dia akan selari dengan mak ni. Mak ni dia akan bersambung dengan itulah. Okay, jadilah pentagon. Prisma pentagon. Okay. Seterusnya nak buat permukaan hok belakang pula. Hok kita tak nampak. Okay, kalau nak buat permukaan kita nampak ni nak gana agak-agak. Kalau saya mudahnya kita buat segi kita buat pentagon ni dulu. Okay. Mak ni kotak belakang tadi kan. Kita buat petok pula. Okay. Dia akan main pentagon kita ni akan main dalam kotak ni je. Okay, jadi 1 2 salah. Sebab garis saya tak nampak ke, jadi gurus putus-putus kan. Kalau perasan dia akan selari dengan hak ni. Sebab apa? Sebab dia bentuk pentagon yang sama je. Okay, patut ni selari dengan hak ni. Hak ni selari dengan hak ni. Hak ni. Sekejap hak ni. 1, 2, 3. Okay, dah. Sepatutnya kena sini ni. Lari sikit. Okay. Sebab dia, hak ni dia kena selari dengan hak ni. Okay, gitu. Jadi, permukaan hak ni, sinilah. So, 3 part ni. Sini, permukaan part ni. Jadi, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi siaplah prisma pentagon untuk lakaran oblik. Okay, seterusnya, prisma pentagon untuk lakaran isometrik. Mula sekali, kita ada garisan. Lepas tu, 30 darjah, 30 darjah tinggi. Sini 30 darjah, sini 30 darjah. Macam biasa, buat petok dulu. Buat cube dulu, mudah sikit nak nampak. Okay, bila dah buat petok tu, ambil permukaan pentagon so permukaan dah dulu. Kita nak buat permukaan ni dulu ya. Okay, kita buat dekat sini. Okay, pentagon tadi tapak dia sikit, lepas tu dia akan tinggal sikit sini, di situ. Okay, lepas tu atas dia akan sambung. Gitu. Ini dia duduk tengah ni. Okay, nampak. Seterusnya ni, kita nak buat sini pula. Contohnya. Okey. Ni dia akan di situ. Sebab apa? Sebab kita ambil sebahagian ni, just sikit je kita ambil. Okey. Ni dia akan selari dengan hak ni. Hak ni. Tu tak? Okey. Gitu. Jadi seterusnya kita sambungnya lah. Nak buat permukaan segi part ni kan. Sambungnya. Okay, seterusnya kita nak buat kod segi part bawah ni. Okay, segi part tu ni mestilah selari dengan ni. Dia akan, okay, tengok ni segi part tadi kan. Ni segi part belakang tu. Dia ada ruang sikit sini kan. Sama juga sini pun dia akan ada ruang sikit sini. Gitu. Ni dia akan selari dengan ni. Okay. Apa selari yang nak buat? Ni sikit. Gitu. Nampak tak? Okay, seterusnya kita nak buat hok tak nampak pula. Okay, hok tak nampak ni. Ni mestilah selari dengan ni. Ni selari dengan ni. Okay. So, kita nak sini pula. Okay, ni. Sini mestilah selari dengan hok duduk di sini. Ni mestilah selari dengan hok duduk di sini. Sini sikit. Gitu. Okay. Seterusnya nak buat hok segi part sini pula. Segi part juga tu. Jadi sini selari dengan hok duduk di sini. Sini selari dengan sini, sini selari dengan sini. Jadi kat ketemu gitu. Tak nampak selari mana. Dia tak apa, lakaran ni boleh raba. Boleh padam. Okay, jadilah. Nampak tak? Sini siap ada.
pentagon juga bentuk dia. Jadi siap dah untuk lakaran isometrik. Okey. Seterusnya kita nak buat lakaran perspektif satu titik untuk prisma pentagon. Okey. Sebelum ni saya koyak kita buat 3 garis lalu kan. Okey, tapi kalau untuk bantu sudut gini lebih mudah kalau awak buat. Okey, mula-mula kita kena ada satu garisan dulu. Okey, dekat garisan ni awak buat dulu bentuk pentagon. Ikutlah kalau macam bentuk bintang ke, okey, bentuk pentagon ke, bentuk hexagon ke, awak bentuk ni dulu. Okey, jadi bila dah ada bentuk ni, buat lukis dulu ya. Okey, ada bentuk pentagon dia kan. Okey, daripada bentuk pentagon ni awak kena pasti bucu-bucu dia. Okey, awak buat satu titik. Sinilah. Okey, buat garis untuk setiap titik dia tu. Ni dia temu dengan titik ni. Ni dia temu dengan titik ni. Ni dia ketemu dengan titik ni. Macam kat sana ada titik ni. Ni buat garis dia ketemu dengan titik ni. Ni buat garis dia ketemu dengan titik yang ni. Okey. Baiklah, seterusnya awak buat hook di belakang dia. Untuk mudah ni awak buat. Okey, ni awak buat dah kan? Nak mudah awak untuk belakang dia pula. Okey, awak buat belakang dia. Sama je sebab dia selari je bentuk depan dengan belakang ni. Jadi terus sini titik dia yang hook ni. Hook ni dia temu dengan mana? Dia temu dengan sini lebih kurang panjang dia. Hook ni sini sikit. Okey, hook ni dia pergi sini. Hook ni sini lebih kurang. Jadi buat garisan halus. So, 2, 3, 4, 5. Okey, huduk mana duduk luar, huduk mana dalam. Ni dia akan duduk di luar. Tok ni dia akan duduk di dalam. Duduk di dalam kita anggap kita buat garis titik-titik. Okey, jadi ni duduk di belakang. Memang dia akan nampak sengit sikit sebabnya dia berdasarkan satu titik. Okay, seterusnya kita nak buat setiap segi part tu kan. Jadi sambung je. Ni nampak betul tak? Ni hook kita tak nampak. Sambung je. Okey, jadi dapatlah prisma pentagon untuk lakaran perspektif satu titik.